Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang diberkati Allah ini. Dapat sama-sama kita berada di rumah Allah. Sementara masuknya waktu Isyak, kita menunggu pada waktu kuliah maghrib pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kuliah saya sebagaimana biasa, sebab yang pertama kita menyambung bacaan kitab kita ini di Fiqh Al-Awlawiyah, Fiqh Keutamaan karangan Dr. Yusuf Qaradawi. Sebab itu nanti saya akan baca fatwa-fatwa semasa yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ditujukan kepada saya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebab yang pertama ni buku Faham Keutamaan ini, kita dah bincang berkaitan dengan tajuk pertarungan pemikiran di kalangan umat Islam. Ini ramuan macam tajuk ini. Tuan-tuan, di mana kata Dr. Yusuf Qaradawi ada pertembungan antara aliran pemikiran, antara aliran pemikiran yang ada dalam dunia ini dan negara kita pun ada aliran khurafat, aliran yang lebih kepada kepercayaan yang khurafat. Ada aliran yang tekstual, yang menggunakan zahir nas pada mata. Ada aliran yang keras dan tak boleh berkompromi, dia seorang betul, orang besar belaga. Yang tiga, yang keempat, yang kita adalah yang patut kita terima aliran keadilan ataupun wasatiyah yang pertengahan. Yang ni yang kita terima, yang kita tak nak keras mendekati hak khurafat tak nak, hak keras pun tak nak. Yang kita nak berada pada aliran keadilan ataupun wasatiyah pertengahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita dah bincang sebelum ini berkaitan dengan ciri-ciri khusus yang berkaitan dengan aliran wasatiyah ini. Kita dah bincang panjang lebar sebelum ini, saya tak ulang balik. Cuma malam ini setakat yang saya kata, kita berada pada tajuk tugas aliran keadilan. Apakah tugas aliran wasatiyah pertengahan ini? Apa tugas dia? Yang ini sama kita malam ini sebagaimana setakat yang saya katakan, di mana kita dah masuk sikit dulu antara tugas-tugas aliran wasatiyah ini ialah berusaha gigih dan berkesinambungan mesti sentiasa dilakukan untuk mengembangkan dan menyebarkan aliran ini. Jadi yang pertama sekali, tugas kita ialah untuk mengembangkan aliran yang wasatiyah, yang pertengahan. Dan tuan-tuan, saya fatwa-fatwa saya baca, kebanyakan fatwa saya baca ni ke arah ni, ke arah nak mengembangkan aliran wasatiyah ni. Kita menolak fahaman yang ekstrim, yang membina kawalan dan perkara-perkara khilafiyah. Kita membincangkan, menengahkan pandang ulama. Bila perkara khilafiyah kena belakang dari. Ini fatwa-fatwa ni lebih kepada menunjukkan ke arah mengembangkan aliran pemikiran yang wasatiyah, yang pertengahan. Kita tak terima yang ekstrim, kita tak terima yang khurafat, kita ambil yang pertengahan. Bila khilafiyah kita tak bergaduh. Cuma kita perlu menjelaskan supaya golongan-golongan yang terpengaruh dengan golongan yang asing tadi boleh cuba memahami dan belakang tadi. Baik, yang kedua saya boleh katakan kita dah bincang ni, iaitu kata dia, kita juga mesti berhati-hati terhadap perangkat-perangkat yang dipasang oleh pihak-pihak tertentu demi untuk menjatuhkan kita. Yang kedua, kita waspada dengan perangkat-perangkat musuh Islam. Kata Syekh Qaradawi, hari ini orang tak takut kepada aliran yang keras saja, macam Daesh, di mana di Timur Tengah ni, bulan Daesh. Orang tak takut sangat pasal golongan ni
tuntas, orang tak berterima. Takkan bertahan lama, umur takkan panjang. Yang orang takut, yang musuh Islam takut hari ini bila aliran yang wasati. Aliran yang wasati akan bertahan lama. Kerana sikap yang pertengahan ini akan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Maka musuh-musuh Islam akan fokus untuk memerangi golongan yang wasati, yang pertengahan. Sebab itu buat penerangan kepada kefahaman pemikiran wasatiyah ini perlu dikembangkan. Dan kemudian kata Syekh lagi, tugas aliran inilah menghadapi mereka dan membuka pekun tuduhan palsu mereka. Musuh-musuh Islam ini akan membuat macam-macam tuduhan. Islam memburuk-burukkan Islam. Memburuk-burukkan Islam, jadi tugas kita untuk membuka pekun tuduhan palsu mereka. Dan juga menghadapi pihak-pihak lain yang termasuk cucu-cucu dan anak-anak didik kepada barat yang berada di dalam tubuh umat Islam sendiri, dari kalangan mereka yang memakai nama Islam dan hati dan fikirannya benci terhadap Islam. Dalam masyarakat kita ini ada umat Islam, orang yang mendakwa mengaku di Islam. Pada masa yang sama dia mereka membenci Islam. Sempuk ke hulu benci. Sebut tentang perundang Islam, bagi dalam hati perasaan benci. Ini golongan-golongan anak didik barat yang kita kena hadapi. Kata Syekh Al-Bawi, mereka mengaku Islam, tapi sebut nak tegakkan Islam di muka bumi, amarah dia tak boleh. Politik agama tak boleh kena asyik, tak boleh tak boleh bersatu, kata dia. Maka akhirnya kita mengekalkan sistem pemerintahan barat ini, tak nak sistem pemerintahan Islam. Pasal anak didik barat sentiasa mengacuni pemikiran masyarakat, jangan terima sistem perundangan dalam Islam. Sistem barat dah bagus dah cantik dah. Sebut tentang sistem jenayah ke, ekonomi ke, sistem pendidikan, ekonomi, perlembagaan negara sebagainya yang bersumber ke Islam, mereka tolak marah. Ini kita kena hadapi. Dan mereka inilah sebenarnya, kata Syekh Al-Bawi ini, anak ini barat ini, mereka ini sebenarnya yang disebut oleh Nabi penyeru kepada pintu neraka Jahannam. Wa'adu ila abwab Jahannam. Kata Syekh Al-Bawi, penyeru kepada pintu neraka Jahannam. Siapa memperkenalkan suara mereka pasti akan dikembangkan ke dalamnya. Ada orang bertanya, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka kepada kami. Siflana ya Rasulullah, sebutkan ciri-ciri yang dikatakan penyeru ke dalam neraka Jahannam. Siapa dia? Ada mereka teman, jom masuk neraka. Mereka akan menggunakan ucapan indah. Undang Islam ni tak cantik, tak sesuai dengan sekarang. Ni zaman kuno pada pasir. Undang barat ada dah bagui. Itu antara seruan-seruan mereka. Maka Nabi menjawab, mereka adalah dari bangsa kita, hum min jildadina wa yatakallamuna bi alsinatina, dan bercakap dengan bahasa kita. Maknanya orang yang memusuhi Islam itu orang lain. Kalau dalam negara kita, orang bangsa kita cakap macam kita. Orang Arab pun sama juga. Yang memusuhi Islam, orang pun sama juga. Di kalangan siapa? Di kalangan anak didik barat yang sentiasa mempertahankan didikan barat mereka, fahaman sekular mereka, tak nak negara Islam, tak nak sistem Islam. Pasal itulah acuan yang mereka telah dibina oleh barat itu sendiri. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini sambungan ini kita dah bincang lepas sekadar selingan saja. Sambungan hari ini saya hendak bacalah sambungan pada hari ini setakat yang saya ada ni. Kata Syekh Al-Bawi, sesungguhnya pertarung kita yang sebenar di dalam tubuh umat adalah dengan mereka yang melampau dari kalangan menganut fahaman sekulerisme dan sisa-sisa marxisme yang pada hari ini memakai topeng liberalisme barat. Hari ini lah golongan yang liberalisme barat. Ini pertarung musuh kita dalam negara. Golongan ini sentiasa mengarah panel dan senjata mereka untuk memerangi setiap bentuk
kebangkitan Islam dengan cara memburuk-burukkan seruan dan perjuangan-perjuangannya. Tuan-tuan yang memburukan Islam siapa dia? Ni golongan anak didik sekularisme. Nak sebutkan Islam marah tak boleh. Sebut hukum tu, marah penting dia. Hukum laku tak sesuai, marah dia. Sebut hukum ni ekstrim. Hukum wuduk ekstrim dia. Hukum tu hak nak dilaksanakan. Kalau macam tu Nabi ekstrim Nabi. Sebut wuduk dia kata pengganas. Kenapa tak? Walhal hukum barak yang teruk lagi dia bagi mawad penagih dadah digantung sampai mati. Itu kerak boleh terima pula. Pasal property man, pasal barak suka. Walaupun Allah tak suka. Ni pasal mentaliti mereka telah kotor disebabkan fahaman liberal yang mereka anut daripada penjajah. Baik. Jadi memberikan label-label baru yang menimbulkan imej buruk bagi semua orang seperti fundamentalis, pengganas dan sebagainya dan seumpamanya. Bila sebut tentang Islam, ni pengganas, fundamentalis, macam-macam lah. Yang dia hakkan lah, dia tak nampak. Di samping itu mereka juga sentiasa mencari helah untuk melaga-lagakan gerakan Islam dengan kerajaan dan pihak-pihak yang berkuasa sehingga berlaku pertembungan yang berlanjutan antara keduanya dan pada akhirnya hanya merugikan kedua belah pihak saja. Tak. Ni tuan yang berlaku hari ini musuh dalam selimut golongan mereka-mereka yang merupakan anak dipara yang berjuang untuk mengekalkan fahaman sekular mereka. Gagasan itu untuk mengalihkan perhatian dan pertarungan kita dari golongan ini kepada pihak lain, seperti dengan gerakan-gerakan Islam lain yang ada sedikit perbezaan pandangan dan masalah-masalah furu'iyah. Perbezaan keutamaan dan sikap dan perkara-perkara juz'iyah adalah merupakan satu tindakan yang sangat salah dan lalai terhadap musuh sebenar yang sedang menghukum kita dari sinar penjuru yang siap untuk menghujam dan tikaman yang mematikan dan sentiasa berusaha untuk melaga-lagakan sesama gerakan Islam. Tuan-tuan, dalam dunia hari ini banyak gerakan Islam. Dalam negara kita pun banyak juga. Banyak juga gerakan Islam. Contohlah PAS, apa lagi, apa lagi? Golongan Tariqah, golongan apa lagi? Habib, lagi apa lagi? Macam-macam lah. Macam-macam nama yang semuanya mengakui mereka ini gerakan Islam. Jadi musuh-musuh Islam akan cari helah supaya gerakan Islam bergaduh sama-sama sama lain. Walau pergadahan itu tak menguntungkan pun, tak menguntungkan Islam pun, akhirnya kita tumpuk, kita lalai musuh Islam siapa dia? Nak bergaduh perkara khilafiyah, tahlil, bid'ah, qunut bid'ah. Contoh. Jadi tak selesai lah. Benda-benda yang besar sepakat ulama kata haram, kita tak berkeras. Sepakat ulama kata wajib, kita tak berusaha untuk melaksanakannya. Akhirnya kita hanya bergaduh perkara khilafiyah. Jadi kita baca fatwa khilafiyah bukan nak bergaduh, nak bagi penerangan kepada orang lain supaya bila khilafiyah tu jangan bergaduh lah, apa main lah. Siapa nak pakai pendapat yang kata boleh silakan, siapa nak ambil pendapat yang kata tak boleh silakan, tapi masing-masing kena dapat dada. Itu yang kita baca fatwa tu. Bukan nak marah siapa-siapa, nak marah Wahabi tak apa-apa, supaya kita ni yang bergaduh perkara khilafiyah. Musuh utama kita bukan kita, bukan mereka. Orang yang sentiasa berusaha untuk mematikan gerakan Islam di kalangan antuju bagailah mengikut faham sekular dan seumpamanya. Baik, apabila ada pejuang-pejuang Islam yang telah melakukan tindakan tersebut kerana jahil, maka hal itu adalah suatu musibah, dan apabila perkara itu dilakukan dengan sengaja, maka musibah yang akan lebih besar lagi. Ada Islam tapi kita pun terlibat sama melaga-lagakan antara gerakan-gerakan Islam. Suatu musibah lah. Sepatutnya bila semua kader Islam, apa salah kita bersatu? Kawan nak fokus pada ekonomi, silakan. Kawan nak fokus tentang masjid, gerakan masjid, silakan. Kawan nak fokus tentang perkara apa lagi, perlembagaan, silakan. Apa pun semua kita bersatu dalam
perkara dasar. Perkara huruf tak ada. Tak cantik. Tak ada masalah. Ada yang banyak jamaah ni selagi mereka semua boleh bersatu dalam perkara-perkara yang disepakati. Hanya mereka fokus kepada bahagian masing-masing. Tak ada masalah. Baik. Saya yakin bahawa aliran keadilan Islam ini, aliran keadilan Islam wasatiyah ini mempunyai tugas sangat besar dan berat yang wajib dilaksanakan, diberi tumpuan dan perhatian sewajarnya. Kerja-kerja mesti dilakukan secara sabar, ikhlas dan berterusan dengan cara menjalin persefahaman dan pendekatan dengan sesama pejuang Islam dan kelompok-kelompok gerakan Islam yang lain yang diasaskan pada konsep-konsep Islam asasi yang tidak ada perselisihan padanya. Jadi gerakan aliran wasatiyah ni mesti mempunyai membutuhkannya besar untuk menjadikan kesefahaman, menyatukan gerakan-gerakan Islam yang ada ini supaya kita boleh bersatu. Fokus dia pada khusus benar, jangan bergaduh sama kita hanya perkara-perkara furuh, perkara khilafiyah. Ini kata Syekh susah kan? Susah. Pasal apa susah? Pasal kita tak nak kan asing, bersikap asing keras. Aku sopan betul, aku sopan sunnah, maknanya susah kan tu. Lah apa kalau khilafiyah? Bila ada kelompok macam ini memang susah nak bersatu. Kita nak bersatu, kita berlapan dada, mereka tu kata kita sesat. Masalah lah. Benda kecil je, Sayyidina je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidina. Mari geng akal hari bid'ah, sesat, laknat, syirik. Dah. Macam mana kita nak satu? Jadi kita mengajak mereka ni bila khilaf tak sampai tu lah. Semua sikit. Yang kita nak buat tak apa, yang kata pun sesat. Kalau semua boleh berlapan dada, cantik Tapi kalau masih ekstrim dengan pendapat sendiri untuk menuduh orang bid'ah, hanya perkara khilafiyah, payah. Jadi kita kena cuba berusaha untuk mencari titik kesatuan di antara jemaah Islam. Jangan bergaduh sesama sendiri, hanya perkara kecil. Baik. Jalinan persefahaman dan pendekatan cukup diasaskan atas perkara-perkara fundamental dan secara global sahaja. Tak ada salahnya kita berbeza pendapat dalam perkara-perkara juz'iyah. Tak salah, tak ada salahnya kita berbeza pendapat dalam perkara-perkara juz'iyah, perkara-perkara cabang-cabang dan sampingan dalam masalah-masalah furu'iyah, ijtihadiyah dan perbezaan sikap dalam hal-hal tertentu. Kerana perbezaan seperti ini adalah perkara yang dibolehkan dalam pandangan Islam. Benda-benda khilafiyah tak usah bergaduh. Orang tu nak pakai mazhab Hambali, hari Hanafi, hari Syafi'i, hari Maliki, betul belaka. Yang masalahnya sedia berhak. Kamu siapa? Mustahil tak juga. Itu masalah lah. Buat mazhab sendiri ni, padahal dia bukan mustahil pun. Jadi kan benda khilafiyah, Nabi sendiri memperakui dan perbezaan pandangan. Kan kita baca hadis dulu, sahabat Nabi pun berbeza pandangan dalam perang Khandaq, perang Ahzab. Nabi kata siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat jangan sembahyang asam melainkan di penyambatan Yahudi Bani Quraisyah. Dikepung dia pasal dia telah mencabut di perjanjian serang Nabi. Walhal dia wabun Madinah. Sahabat sampai pergi ke jalan, sampai ke jalan dah nak maghrib. Asal tak sembahyang lagi. Nak telefon Nabi sama juga telefon. Istihad sendiri sebagai sahabat sembahyang ke jalan. Sebahagian hal lain sembahyang kat sana dah masuk maghrib. Ada waktu. Bila telefon kat Nabi, Nabi mengiyakan kedua-dua pandangan, tak marah pun. Malah ada disebut apabila ulama aku berijtihad kena dia kena Allah dapat dua pahala. Wa idza istahada fa akhta fa ajrun. Bila dia berijtihad tersalah dengan kena Allah, dia tetap mendapat satu pahala. Jadi benda ijtihad dan khilafiyah. Bila khilafiyah ni Nabi sendiri pun memperakui, kita dah baca fatwa-fatwa ulama. Bila Nabi memperakui pasal apa kita keras kepada tak boleh memperakui yang Nabi. Orang seorang betul, orang sesat tadi. Walhal khilaf. Baik. Jadi kata Syekh lagi.
Saya tegaskan sekali lagi kata Syekh, bila jemaah dalam melaksanakan kerja Islam tak ada salahnya selagi ianya hanya kerana perbezaan takhasus dan spesialisasi, bukan kerana perbezaan yang menimbulkan pertentangan antara sesama kita. Ini contoh tabligh dia fokus kepada pengamalan masjid, ajak orang ke masjid. Tak ada masalah lah. Dulu ada akal fokus pada ekonomi, contoh dakwah. Contoh. Kalau boleh akidah dia dibetulkan, tak ada masalah lah. Ini pula fokus kepada politik Islam. Hak ni fokus kepada apa? Kepada pendidikan Islam. Hak ni fokus kepada apa? Tak ada masalah. Walaupun bila belajar semua ni mengamalkan cara Islam. Kenapa kita tak boleh bersatu? Dahi menegakkan pentadbiran Islam. Pilih parti yang nak untuk Islam. Dahi ekonomi Islam. Bantu penjaga Islam, tegakkan ekonomi Islam. Semua kena membantu untuk melengkapkan antara satu sama lain. Mana ada satu mampu buat semua perkara. Dia semua dia apa? Ekonomi, pendidikan, politik, apa lagi? Tarbiyahnya dengan tak mampu. Bila ada berjemaah ni, semua boleh membantu dan melengkapkan antara satu sama lain. Tak patut berlaku pertembungan kerana semuanya mendakwa jemaah Islam lagi. Sepatutnya begitu. Semua mendakwa jemaah Islam. Dan jemaah Islam hadir sempurna. Kenapa masih bergaduh? Kenapa masih berpecah sama sendiri? Sedangkan musuh Islam cari peluang dia untuk nak menjatuhkan dakwah Islam. Ini merupakan satu pemikiran Syekh Alawi yang sangat-sangat bernas untuk menyatukan umat Islam. Jangan bergaduh, jangan ekstrim dengan kepartian. Yang itu pada orang salah dan jangan. Sedangkan ada nama Islam tuan-tuan, cari titik persamaan. Yang silap kita terus juga, yang sepakat ulama mustahab itu. Bekal khilafiyah tak payah diusulkan. Mana ada Islam sempurna, setiap imam ada kekurangannya. Dengan ada banyak imam ini, dia boleh melengkapkan antara satu sama lain. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup dulu tak cukup fatwa semasa. Kita sambung dengan datang. Ada sikit lagi berkaitan perkara ini. Mudah-mudahan tuan-tuan menemukan manfaat. Aku hadirin yang dimuliakan Allah taala, sambung fatwa semasa sikit. Tuan-tuan, saya nak menjawab satu soalan yang dikemukakan kepada saya. Ada akan jemaah hantar video berkaitan dengan isu Sayyidina sebut. So ustaz ni dia bangsa Arab, tapi dia nama tak Malaysia ni fasih bahasa Melayu. Dia berjamaah. Dan jamaah dia ni disebut dia mempertikaikan ucapan Sayyidina Muhammad. Ini contoh ekstrim. Contoh golongan tekstual yang ekstrim. Dia mempertikaikan ucapan Sayyidina Muhammad. Dia kata Nabi larang sama sekali panggil dia Sayyidina. Perbuatan panggilan Sayyidina ni bid'ah. Pelaku bid'ah orang yang kena laknat. Pelaku bid'ah dilaknat oleh Allah. Orang yang menyebut bid'ah juga dilaknat oleh Allah. Ucapan dia bawa hadis Nabi. Seorang lelaki dia jumpa Nabi, ya Muhammad, engkau lah penghulu kami, anakku penghulu kami, engkau lah orang paling baik, anakku orang paling baik sekali dengan kami. Kau puji lebih. Nabi jawab Allah. Nabi kata, waspada ucapan kamu. Tiba-tiba kamu ditipu oleh syaitan. Aku hamba Allah dan Rasulullah. Aku tak suka kamu minta aku melebihi martabat aku sebagai seorang Nabi yang Allah tak ada hati aku. Jadi ustaz mana? Nabi larang panggil dia Sayyidina. Nabi larang kawan tu puja-puji lebih-lebih. Dan ustaz panggil. Hadis yang kedua, seorang lelaki jumpa Nabi, dia panggil sama, dia puji Nabi. Dan kata as-sayyidu Allah Ta'ala, penghulu sebenar-benar Allah Ta'ala. Nampak? Nabi larang panggil Sayyidina. Masya Allah. Dia tak faham lagi tu. Dan dia kata orang hak panggil Sayyidina Nabi ni,
Sayyidina hanya boleh digelar oleh Allah, tak boleh digunakan oleh manusia. Pasal disebut As-Sayyidu Allah Taala. Penghulu sebenar Allah. Tak boleh panggil ke manusia. Panggil manusia tak boleh. Menyamakan dengan Allah. Jadi dia sebut penyembah Habib. Pasal gelar Habibnya Sayyid kan. Penyembah Habib. Ya Allah. Kalau bagi Sayyid As-Sayyid dan tak pernah Habib, takkan dia penyembah. Kalau kamu penyembah, kafir lah. Kalau kawan tu kafir, kalau panggil Sayyid Habib ni, kafir pada berlaku. Sebab antara perkara yang merosakkan akidah ialah menuduh seseorang Islam murtad dengan tuduhan yang palsu. Maka murtad balik dia sepenuh berdasarkan hadis Sahih Imam Muslim. Jadi ustaz itu bukan kedah hanya isu kecil saja sampai ke tahap disebut sebagai penyembah Habib, sampai tahap benar-benar syirk kufur. Teruk sangatlah. Sedangkan perkara-perkara khilafiyah saja. Jadi kita mula-mula panggil Sayyidina nama-nama sebuah Nabi. Ya Allah. Tuan-tuan nak jawab isu ni, tuan saya refer kepada fatwa Syekh Ahmad As-Saqaf, ketua Lajnah Fatwa Universitas Islam Mesir. Tuan, fatwa saya ni saya dapat sebut pada waktu sempat ada sebelum ini kurang. Saya cuba ringkaskan. Di mana kata Syekh ada 3 poin penting berkaitan dengan perkara ini. Orangnya Syekh ada sebahagian orang menyatakan tak boleh kita Sayyidina Muhammad ketika bersalawat kepada Nabi. Padahal ada hadis sebut jangan kamu mengucapkan Sayyidina kepada bulan sembahyang lalu syukuri fi salat ada kegunaan. Jawab Syekh ada 3 poin penting. Yang pertama, makna as-sayyidu itu sendiri. Siapakah yang boleh digunakan dengan makna sayyidu ini? Yang kedua, hukum kita menggelarkan seseorang dengan gelar sayyid. Yang ketiga kata Syekh, panggil Nabi Sayyid, hukum dia apa? Tiga poin Islam. Yang pertama kata Syekh, dalam kitab Al-Nihayah Ibn Athir disebut perkataan as-sayyidu ni kadang-kadang yutlaq pada Allah, kadang-kadang dia diitlaqkan, digelarkan kepada Tuhan. As-sayyidu Allah Ta'ala. Sebelum hadis saya Sayyid penghulu yang sebenar-benar Allah. Penghulu apa? Penghulu alam. Bukan penghulu kampung, penghulu alam itu Allah. As-Sayyid juga pun digunakan al-Malik, pemerintah, kerajaan. Digunakan makna syari yang mulia. Juga digunakan untuk orang yang memikul beban kaumnya ataupun ketua kaum. Juga azab kepada suami, juga kepada ketua. Jadi perkataan asal itu berdasarkan kata-kata Ibn Athir yang kitab Nihayah, boleh juga dipakai kepada Tuhan, boleh juga dipakai kepada manusia. Syekh menyebut fahuwa yutlaqu al-lisan bil ma'na alladhi yasibu min hadhihi al-ma'ani. Perkataan asal ini boleh dipanggil, diletakkan kepada manusia dengan makna-makna yang sesuai dengan makna, iaitu sama ada tuan kata ketua besar-besar, ketua kaum, ataupun suami, ataupun tuan kepada khadam. Guna perkataan asal boleh. Jadi maksudnya perkataan asal boleh guna pakai pada Allah, berarti tuan di alam, boleh guna pakai kepada manusia, berarti ketua kaum, kepala besar, orang besar-besar, Sayyid. Jadi dakwaan ustaz yang mengatakan Sayyid ini hanya dipakai untuk Allah, itu orang jahil, tak betul sama sekali. Mana dalil buktinya? Kata Syekh, Al-Quran sendiri menggelarkan para Nabi dengan gelar Sayyid. Contoh surah Ali Imran yang ke-39. Dan kata Allah Ta'ala, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Allah cerita tentang Nabi Yahya alaihissalam, di mana Nabi Yahya ini kata Allah Sayyidah, dia adalah penghulu dan Nabi di kalangan orang-orang yang salih. Al-Quran sendiri menggelarkan Nabi Yahya Sayyidah, penghulu. Nak kata Sayyid hanya dipakai untuk Tuhan, tak dipakai untuk syaitan, tak betul. Quran guna. Malahan dalam hadis sahih, Nabi juga menggelarkan sahabat dia dengan Sayyid. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan lain-lainnya, dan kita tarik khulafah oleh Imam Asy-Syafi'i, muka surat 32, sabda Nabi bercakap tentang Abu Bakar dan Umar, kata Nabi, hadani sayyidakum li ahli jannah
minal awwal wal akhir ila nabiyina wal mursalin. Dua orang ni kata Nabi, Abu Bakar dan Umar ni, dua orang penghuni syurga di kalangan orang yang pertama mula dan orang hak kemudian, tak termasuk para Nabi dan para Rasul. Nabi sendiri menggelarkan sayyid kepada Abu Bakar dan Umar. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Al-Hakim, Nabi gelar sayyid kepada cucu dia Hasan dan Husain. Nabi sebut, innahuma sayyidu syababi ahli jannah. Kedua-dua cucu aku ni penghulu pemuda ahli syurga. Masya-Allah. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Nabi sebut kepada Hasan, inna bani hadha sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi bani fi'atain muslimin. Cucu aku ni, kata Nabi Hasan ni, dia adalah seorang penghulu sayyid tuan. Mudah-mudahan suatu hari Allah Ta'ala akan damaikan dengan sebab dia ni dua pihak kaum muslimin yang berkelakar. Betul tuan-tuan. Masa pemerintahan Khalifah Ali kan berlaku pertagahan dengan Muawiyah kan? Ali dan Muawiyah. Bila Ali wafat, orang ramai lantiklah Hasan ni sebagai khalifah menggantikan Ali. Hasan ingat Ali ni, dia kata aku tak nak nanti berlaku perdebahan Allah. Hasan tak datang serah kepada Muawiyah. Pasal ingat pada Ali. Jadi Nabi sebut Hasan sayyidun, penghulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga tuan-tuan sahabat di antara semua mereka pun, sahabat pun ada menggelarkan sesama mereka dengan gelar penghulu. Contoh hadis Imam Tirmizi dan Al-Hakim, Umar pernah berkata kepada Abu Bakar, Umar kata, Abu Bakrin sayyiduna wa khairuna wa habbuna ila Rasulillah. Abu Bakar ni kata Umar, dia ni penghulu kita, dia orang yang paling baik di kalangan kita, dan dia orang yang paling dikasihi oleh Rasulullah. Umar kata pada siapa? Abu Bakar sayyid. Oh banyak, ya itulah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis yang lain kata, kullu bani Adam sayyidun, setiap anak Adam tu ada penghulu dia. Farrajul sayyidu ahli baiti, maka seorang lelaki dia adalah penghulu kepada ahli keluarganya. Wal mar'atu sayyidatu ahli baitiha, dan perempuan penghulu perempuan untuk anak-anaknya. Jadi hadis ni kata Imam Zahabi, rawi istiqah. Maka berdasarkan hadis itu, tuan faham kita sayyidun ni boleh guna pada manusia, boleh guna pada Allah dengan makna yang sesuai. Nah, ahli keluarga, suami, penghulu. Begitu juga khadam kepada ahli yang bernama pada khadam, tuan pada khadam, juga disebut penghulu berdasarkan hadis yang sahih. Maka bagi lagi tuan-tuan, adakah boleh kita menggelarkan gelaran sayyid kepada manusia? Jawab saya, ya, harus kita menggunakan gelar sayyid ini kepada manusia, kerana Allah sendiri gelar menggunakan gelaran ini kepada para Nabi. Nabi juga menggunakan gelaran ini kepada sahabat-sahabat dia. Boleh kata Syekh? Dan gelar Nabi dengan Syekh boleh? Ya, kata Syekh, memanggil Nabi dengan bangsa sayyid boleh, kata Syekh. Bal huwa adabun wa takrim, malah itu adalah adab dan kemuliaan. Tak ada orang yang kata Syekh, tak ada orang yang lebih mulia mengatasi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling mulia sekali. Berdasarkan banyak hadis, antaranya hadis sahih Imam Muslim, sabda Nabi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra, aku ni penghulu sekalian Adam, bukan nak bangga yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Dalam satu riwayat yang disebut wala fakhra, bukan nak bangga, nak harap yang betul-betul. Insya-Allah. Cepat okey. Sikit. Baik, hadis Imam Muslim, aku penghulu sekalian anak Adam pada hari kiamat. Ini disebut. Dalam hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i, sanad yang kuat. Satu kali seorang sahabat bernama Sahl bin Hunayf, dia pun Nabi minta kepada Nabi doa sebab dia demam. Nabi ajarkan dia supaya membaca isti'azah daripada demam dia. Dalam hadis ini, qala lir Rasul, kata Sahl bin Hunayf kepada Nabi, ya sayyidi, wahai penghuluku. Sahabat panggil Nabi ya sayyidi, walam yumkin alaih, dia minta maaf. Nah, kalau nak pakai hadis tadi, soalan tadi puji-puji yang lebih, dan kata as-sayyidu Allahu ta'ala wa anas, penghulu sebenarnya
sebab kawan tu puji lebih. Nabi tahu apa? Nabi kata sebenarnya Allah. Adakah Nabi larang panggil dia Sayyid? Tak, ni hadis dua ni, sahih ni. Sahabat dipanggil ya Sayyidi, Nabi tak marah. Hak tadi bukan Nabi marah. Nabi sebut pada Nabi pasal Nabi jawab, oh kawan tu puji lebih depan Nabi. Faham tak? InsyaAllah. Bantuan, InsyaAllah. Terus saya bagi kata asal ke asal. Ya, Nabi Muslim menit 3 minit. Tuan-tuan, conclusion dia tuan, Syekh Hadi As-Saqaf dia sebut, wa idza kana hunaka mamliyatu, kalau ada di sana riwayat-riwayat hadis yang melarang daripada memanggil Nabi dengan gelar Sayyid, kata Syekh, fa hiya imma ghairu sahihah. Riwayat itu sama ada dia tak sahih, ataupun makna sebenar bukan Nabi larang panggil Sayyid, tapi Nabi larang meletak memuji-muji lebih-lebih sampai melebihi martabat Nabi sebagai seorang Rasul. Hak itu sebenarnya. Artinya berdasarkan kenyataan Syekh As-Saqaf ini, tak ada satu pun hadis Nabi yang Nabi larang panggil gelar Sayyid. Tak ada hadis. Tak satu pun hadis yang sahih Nabi larang panggilnya panggilan Sayyid. Tak ada. Kalau ada hadis sahih, maksud sebenarnya bukan dilarang. Nabi hanya melarang melampaui batas sampai tahap meletakkan sebab ketuhanan kepada Nabi. Hak itu makna sebenar. Apa yang difahami oleh Ustaz itu, fahaman itu salah. Tuan-tuan, hadis yang Ustaz itu sebut ini hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Imam Ahmad. Soalan lagi kepada Nabi Muhammad, wahai penghulu kami, anak penghulu kami, orang yang paling baik di kami, anak itu orang yang paling baik di kami. Nabi jawab, alaikum biqaulikum, waspada ucapan kamu, la yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai kamu ditipu oleh syaitan. Ana Muhammad bin Abdullah, aku Muhammad bin Abdullahi wa Rasul, aku hamba Allah dan Rasulnya. Wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati anzalani Allah. Demi Allah, aku tak suka kamu mengangkat aku melebihi martabat yang Allah Taala bagi kepada aku sebagai Rasul. Nabi dibagi kawan tu letak martabat mengatas lebih melebihi martabat Rasul dia. Tuhan takut tak sifat ketuhanan kepada Nabi sebagaimana yang dilakukan Nasara kepada Nabi Isa. Di mana Nasara kata Isa anak Tuhan, Tuhan tak ada. Jadi Nabi dia faham Nabi larang bagi Sayyid. Pahaman itu salah. Syekh kata tak ada satu hadis sahih pun Nabi larang panggil dia nak panggil Sayyid. Tak ada. Lihat. Jadi sebenarnya Ustaz tadi tak faham hadis Nabi. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan panggil Nabi Sayyid tuan, dia sebenarnya kita memuliakan Nabi kerana Nabi adalah kekasih Allah dan orang yang paling mulia sekali. Tuan-tuan, ada pun hadis yang menyebut lagu Sayyiduni fi solat, jangan kamu menggelarkan aku Sayyid dan sembahyang. Kata Syekh Hadi ini makzubun, hadisul makzub, hadis yang bohong, dusta, hadis palsu. Ada hadis palsu, jangan kamu menggelarkan aku Sayyid dan sembahyang. Hadis ini hadis palsu. Baik, akhir sekali, apa hukum kita mengucapkan Sayyidina dan sembahyang? Conclusion, Syekh sebut, kata Syekh Hadi As-Saqaf, kalau isu ni tuan, menggunakan perkataan Sayyidina Muhammad ini, kalau di luar sembahyang, la mana minhu abad, ada halangan itu. Semua ulama menerima. Panggil Sayyidina Muhammad dalam luar sembahyang, tak timbul isu. Semua ulama terima. Maknanya yang kata tak boleh panggil ni, itu orang jahil, dengan orang biar jahil. Jadi kita baca fatwa pada dia supaya buku mata sikit dan escape kita faham dia. Tuan-tuan, yang menimbul isu ialah menggunakan ucapan Sayyidina dalam sembahyang ketika tasyahud dan selawat kepada Nabi. Berlaku khilaf ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan afdal tanpa Sayyidina. Dan menunjukkan qala Ramli, kata Imam Ramli bila kita ambil Syarh Minhaj, Imam Ramli ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ia sebut dalam kitab Minhaj, Syarh Minhaj, wal afdal itiyad bil lafz siyadah, yang lebih afdal mendatangkan lafaz Sayyidina dalam sembahyang. Pasal apa? Kerana mendatangkan lafaz itu itiyad bil maqdum, dan kita telah mendatangkan apa yang kita diperintahkan, iaitu memuliakan Nabi. Berasal
surah Hujurat, wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dha. Jangan kamu panggil Nabi ini dengan panggilan kasar seperti mana kamu panggil sahabat-sahabat kamu yang lain. Ya Muhammad, ya Muhammad, jangan panggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah, kalimah kutubi. Quran yang panggil kasar Nabi. Antahbatu a'malukum, biba amal kamu hapus amal kebaikan kamu sebab tak berada Nabi. Wa antum la tashkurun, sedangkan kamu tak menyadarinya. Surah Al-Hujurat. Jadi Sayyidina, terutama Sayyidina ini, kita mendatangkan apa yang kita diperintahkan supaya beradab. Yang kedua, kata Syekh Waziyah al-Akhbar diwakil, kita tambah khabar tentang hak sebenar. Nabi sebut ana sayyidu waladi Adam, aku penghulu anak Adam, setiap anak Adam pada kiamat. Bukan bangun khabar yang betul-betul. Tambah Sayyidina membenarkan hadis Nabi. Membenarkan hadis ini suatu adat yang boleh kata Syekh. Maka mazhab Syafi'i kata sunnah, mazhab Hanafi kata pun kata sunnah. Tambah Sayyidina ketika selawat kepada Nabi. Ada pun bertasyahud memandai asal tanpa tambah. Kata mazhab Hanafi sunnah juga tambah. Dua dari mazhab kata tak sunnah tambah. Kalau tambah tak salah, tapi tak sunnah tambah. Dua mazhab lagi dia berpada dengan hadis. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apa macam mana kita berselawat kepada Nabi sembahyang? Nabi jawab, katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi tak tambah Sayyidina pun. Jadi tu masa kata dan Nabi ada macam itu kekal. Tapi ulama Syafi'i ini jawab, dah Nabi ini seorang orang tawaduk. Kan orang tawaduk, Nabi kedua sahabat jumpa Nabi. Datang, sahabat nampak Nabi diri. Duduk. Sahabat duduk. Ada seorang tak duduk. Pasal tak duduk, Nabi Muhammad ibu Rasulullah. Kita malah pun tak ada boleh orang nak duduk bid'ah. Tajuk yang aku tak ada. Tawaduk. Jadi tuan-tuan kata mazhab Syafi'i, Nabi orang tawaduk, takkan Nabi nak salawat Allahumma salli ala sayyidi Muhammad, ya Allah salam kepada penghulu Muhammad. Ada tepuk dada pun ada menjadi dada ini. Jadi Nabi selamat tak sebut sayyidi pasal Nabi tawaduk. Kita beradab dengan Nabi kerana Nabi sebut ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Aku penghulu Adam pada hari kiamat. Atas dasar itu beradab dengan Nabi, mazhab Syafi'i menyunatkan. Jadi tak perkatuan apa pun perkara khilafiyah. Kata Syekh, bila adab itu orang besar-besar kita letak gelaran yang baik, Tan Sri, Datuk, Datin, apa lagi macam-macam. Ada tak Allah habis mulia Nabi? Tak ada. Nabi yang paling mulia di dalam manusia, tuan-tuan. Jadi dia kata Syekh, aku salah itu memulakan Nabi dengan gelaran tersebut. Tuan-tuan, kalau ditakdirkan agung singgah nak sembahyang masa waktu subuh, dia pun singgah subuh masih kita ni. Kita nampak dia, oh Allah sila-sila. Badan tu, Allah. Tengok Pak Imam, wah ajar Imam. Ada, paling tak dia kata tuanku, sila tuanku. Paling dia tak beradab. Jadi kalau tuanku dia raja agung syirik, ya, Nabi dan agung seluruh manusia, sayyidu waladi Adam. Apa halangan untuk memulakan Nabi dengan gelaran terhormat tersebut? Ini pandangan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Ataupun perkara-perkara khilafiyah. Siapa nak tambah? Silakan. Ada pandangan siapa tak tambah pun betul juga. Dua-dua betul. Wahabi tak tambah betul. Tapi jangan kata hak tambah besar. Pasal yang kata surat tambah ni ulama mujtahid. Nabi pun mengiktiraf ijtihad ulama umat ni. Kamu siapa? Sehingga kamu nak menuduh ijtihad ulama sebagai syirik, sebagai wahabi, sebagai sesat. Fikir sikit. Bukan kerana ni nak suruh orang lain. Wallahu ta'ala ada masa sudah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la hawlana syarriya wa la ma'ana wa la mahruma. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil wa sallallahu